Assalamualaikum, jumpa lagi kita untuk kali ni. So untuk kali ni aku ada kat satu resort kat Kuala Berang, Terengganu, iaitu Warisan Pahlawan Resort. Resort ni dia berkonsepkan Kesultanan Melayu lama, iaitu Kesultanan Melayu Terengganu. So aku akan berada kat sini selama 2 hari 1 malam. So insyaAllah aku akan bawa korang untuk explore apa yang ada dekat resort ni. So apa aktiviti yang boleh buat kat resort ni, macam mana seni bina kat resort ni yang menarik perhatian orang untuk datang ke sini. Dan aku juga akan beritahu nanti location resort ni dekat mana, supaya nanti korang pun boleh datang ke sini. Okey, jom kita jalan dulu. Warisan Pahlawan Resort terletak di Kampung Pauh, Kuala Berang. Lokasinya terletak di antara Pekan Kuala Berang dan juga Tasik Kenyir. Kalau korang lalu kat jalan utama ni, so korang akan nampak resortnya terletak di sebelah kiri jalan utama daripada Pekan Kuala Berang. Ini adalah pintu utama di bahagian belakang yang bertemakan seni bina lama. Dan ini adalah dewan utama. So kalau macam korang nak buat majlis perkahwinan, boleh buat kat sini. Dan kita boleh lihat kat sini pun adanya pondok, wakaf dan untuk tempat pengunjung berehat. Semuanya bertemakan seni bina Melayu lama. Sekarang ni aku dah dekat aku punya penginapan dekat sini. So penginapan ni nama dia lah Tok Kenali. So kat Kenali ni dia ada 4 bilik. 2 bilik yang ada kipas dan 2 bilik yang aircon. So aku ambil bilik yang aircon. So bilik aircon yang dekat bawahnya ada satu kat sini dan sebelah ni satu. Dan bilik yang kipas dekat 2. So jom kita tengok, kita masuk dalam bilik, kita tengok macam mana rupa bilik dia. So nanti kalau ada peluang mungkin aku akan pergi ke bilik-bilik lain. Kita tengok bilik lain macam mana kalau ada peluang lah. Kalau tak ada, kita tengok bilik aku lah. Ini adalah dia punya bilik dia. So dia masih mengekalkan ciri lama, gunakan mangga ya. Dia tak ada kunci macam biasa dekat bawah ni ke, tak ada. So kita masuk bilik. So inilah keadaan biliknya. Kejap, kat mana dia punya Swiss. Okay, baru kita nampak sikit. So inilah biliknya. So ada sejadah kat situ. So ada 2 kentuala dan selimut, bantal 2. Sebabnya lah bilik berdua tak pun bertiga. Sebab aku tengok yang dalam brochure tu, bilik ni adalah untuk berdua tak pun bertiga. So ada aircon, ada TV, dan ada astro juga. Tak nampak sat. Aku buka lampu, okey nampak. So ada astro sikit, ada aircon, dan ada untuk panaskan air, dan ada untuk kerusi kalau nak buat kerja ke apa. Ada juga tong sampah. So ni kita akan tengok dia punya toilet dia. Toilet dia, okay, so toilet dia agak menarik sebab dia gunakan macam ciri-ciri lama, iaitu gunakan tempayan. So air dia memang sejuk lah. Memang sangat-sangat sejuk. Sebab dia memang, ini kalau mandi ni memang, kalau waktu pagi tu memang sejuk sangat lah. So dia ada juga heater, space-space lah, sabun apa semua. So dekat sini ada beberapa jenis bilik. Ada bilik yang besar, ada bilik yang kecil. So nanti korang boleh tengok dia punya brochure tu, dan korang boleh pilih bilik mana yang sesuai dengan korang punya family lah. So kalau datang 8 orang, tak apa 10 orang, ada bilik yang untuk 8 orang, 10 orang. So kalau datang berdua ataupun bertiga pun boleh ambil bilik macam aku ni. So bilik yang kecil sikit. Jom kita sambung tour lagi. Kita tengok lagi apa yang ada dekat sini. Jom. Yang ni adalah penginapan Tok Gajah yang berhadapan dengan penginapan yang aku tinggal. So di sini sama juga macam bilik aku. Bilik berdua tak pun bertiga, tapi cuma saiz biliknya lebih besar lagi. Yang ni adalah penginapan Tuan Ahmad yang boleh memuatkan sehingga 10 orang. So kalau macam korang datang ramai dengan family yang besar, korang boleh menginap kat sini lah. So lokasinya sangat strategik, bersebelahan dengan kolam renang. So korang keluar dari bilik, nampak kolam, terus terjun dan mandi. Makanlah adik nandung, si gajah gila, mulut manis hati pun lembut. Fatimah landak, bagaimanalah adik nandung, hati landak gila. Macam korang boleh lihat sekarang ni, dia banyak kat sini, banyak seni bina lama. Kita boleh tengok ni.
So ini yang menarik orang untuk datang ke sini sebab kita nak tengok apa tinggalan seni bina lama yang masih dikekalkan sampai hari ni. Sebab kalau macam anak-anak muda mungkin tak pernah tengok seni bina ni. So kalau macam anak-anak muda tu kena datang sini untuk kita belajar dan kita tengok macam mana seni bina orang-orang dulu kan. Dia punya dari segi bumbung dia macam mana, dari segi tangga dia macam mana. So kita boleh lihatlah macam mana tingginya hasil seni orang-orang Melayu dulu. Watimang landok, landok sama landok turun ke pantai lah dek nandung membeli beras kalau ngendak sesama ngendak. Watimang landok kacau berantai lah dek nandung lagi kan terlepas. Kalau macam korang boleh lihat, kalau kat belakang hari tu ada kolam mandi. So kat belakang aku belah ni pula untuk rehat. So kalau korang nak rehat, nak makan pun boleh kat sini bawa makanan-makanan makan kat sini. So dah lepas, kata dah lepas mandi kat sana, so boleh berehat kat situ. So sambil tu boleh lah jalan-jalan ke hujung sana. Kat hujung sana dia ada lagi macam tempat dia punya kayu-kayu punya menarik lah. So korang boleh pergi ke sana lagi. Okay, sekarang kita nak pergi tengok keadaan kolam renang je pula. Macam mana keadaannya, dalam ke, cetek ke. So kita masuk, kita boleh tengok adik-adik tu tengah duduk mandi. So kita pergi cari lupot kat mana kita nak terjun lagi. So kat sini kalau macam korang nak mandi, so korang boleh mandi kat dalam kolam ni. So boleh nampak tu budak-budak ada ramai yang mandi. So dia tak adalah dalam sangat. So dia cuma pada satu punya dada je. So kalau budak-budak boleh lah untuk mandi kat sini. So jom kita tengok, kita nak menyelam. Tapi tak ada apa-apa pun, ikan tak ada kan. Okey, kita sedia untuk terjun. 1, 2, 3. Boom. Okey, percubaan kali kedua untuk terjun. Okey, get ready. 1, 2, 3. Terjun. Boom. So lepas korang dah habis mandi dekat kolam tu, so korang boleh bersihkan korang punya badan dengan ada paip air kat sini. So dia semua buka macam ni. Inilah suasana malam dekat sini. So kalau malam memang sini sunyi sebab kawasan ni sebenarnya dia dikelilingi oleh hutan. So kalau malam semua orang duduk dalam bilik masing-masing, so memang aktiviti tak ada. So ini kolam pun tak ada orang yang mandi. Sebab kolam ni dia daripada pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Cuma kalau yang orang yang duduk kat sini, yang tinggal kat penginapannya, so boleh dalam 6 lebih kan. Tapi kolam ni juga boleh digunakan oleh orang yang datang, nak datang untuk mandi kat sini. Tak silap aku lagi, kalau dewasa kalau datang nak mandi RM8, budak-budak mungkin RM4 yang tu kot. So inilah suasana malam dia. Dia ada cahaya-cahaya lampu dia. Dan di belakang tu adalah masjid lah. Tak silap aku, masjid Kampung Pauh lah. Inilah suasana kat sini pada waktu malam. So memang sunyi. So kalau macam korang yang memang datang untuk tenangkan fikiran, memang sesuai lah. Tapi kalau macam korang rasa bosan, so korang boleh keluar ke Pekan Kuala Berang, sama ada untuk makan ataupun korang buat apa-apa aktiviti. Sebab kalau kat kawasan penginapan ni memang sunyi, memang tak ada apa-apa aktiviti. Sekarang kita nak pergi ke surau dia. Surau ni dia terletak di tingkat 1. Dia dekat atas pejabat warisan resort ni. So korang kena naik tangga pergi ke atas. So bila korang terus tu, surau tu dia di sebelah kiri. Kalau boleh nampak tulisan surau tu, inilah suraunya. Dan inilah keadaan dalam surau ni. Kita boleh nampak tu dinding surau ni dibuat daripada daun mengkuang. So ni adalah surau dekat sini. So kalau nak datang solat kat sini pun boleh. Kalau macam tak nak solat kat bilik kan, so boleh datang kat surau je. Dia dekat dengan dia punya office dekat tingkat atas. So kat sini lah keadaan surau dia. So ada lah sejadah apa semua. So dengan ukiran, dengan tikar mengkuang ni. So nampak benda tu klasik lah. Memang sesuatu yang unik kat sini. So korang memang kena datang ke sini. Sekarang kita akan masuk ke penginapan Mat Kilau. Kita nak tengok macam mana keadaan dia. So ini adalah rumah Mat Kilau. Tak silap lah untuk yang kalau yang datang ramai, so boleh duduk kat sini lah.
So ni dia ada ruang, mungkin boleh buat ruang untuk solat juga kat sini. Oh kan, ni adalah ruang bilik air sebenarnya. So kalau yang datang ramai, dalam 5, 6, 10 orang, so boleh ambil rumah mak kilau ni. So aku nak masuk pun sebab aku tak sewa sini. Tapi salah aku memang yang mak kilau ni adalah untuk yang datang ramai lah. Di sini juga diorang buat perabot diorang sendiri. So kalau tak silap aku, diorang pun ada gak jual. Tapi korang kena contact sendiri dengan resort, macam mana prosesnya. Sama ada kena booking dulu. Aku rasa kena booking dulu ni. And then nanti korang bincang dengan resort berapa harga dan macam mana nanti kan. So kita boleh tengok tu adanya kerusi, ada meja. Semua memang cantik-cantik lah dengan hasil kayu ni. Macam korang yang nak buat photoshoot kat sini memang sangat-sangat cantik aja punya view dengan seni bina dia, dengan landscape dia. So memang kena lah, memang hasil gambar tu memang sangat-sangat cantik nanti. Dekat sini memang banyak sangat wakaf dan juga gazebo untuk korang berehat. So sambil korang tengok anak-anak korang mandi, so korang tak perlu risau lah. So pergi mana-mana setiap sudut mesti ada tempat untuk berehat. Sambil berehat boleh bergambar. So sekarang ni kita nak pergi ke bawah bangunan tu. Kita nak tengok apa yang ada dekat bawah bangunan tu. Jom kita pergi. So kat bawah ni dia ada lukisan rumah lama Terengganu masa zaman dahulu. Ada juga gambar Sultan Terengganu dulu. Dan juga gambar-gambar ulama dahulu macam Tok Kenali, Tok Kupalo. Dan nama-nama penginapan di sini diambil bersempena dengan nama-nama ulama tersebut. Ni satu lagi wakaf untuk berehat sambil melihat pemandangan daripada bahagian atas di tepi kolam. So daripada sini kita boleh tengok kolam daripada bahagian atas. Korang yang nak datang ke sini, sebenarnya lokasi ni dia letak kat tepi jalan je. So dia antara Kuala Berang ke Tasik Kenyir. So nanti korang akan jumpa satu jalan. So dia terletak dekat sebelah kiri dekat Kampung Pau. So nanti aku akan tinggalkan alamat dia dekat bawah ni. So korang boleh Google Map saja alamat tu, tak pun waste. So bila korang dah sampai ke sini, so korang akan nampak satu spanduk yang macam kayu-kayu ni. Dia ada tulis tapi dia macam kecil saja, so tak berapa nampak sangat. Tapi bila nanti korang, kalau korang waste, so korang akan nampak satu bangunan kayu kat tepi ni. So inilah locationnya dekat Kampung Pau, Kuala Berang. So aku akan tunjuk lagi macam mana keadaan luar tu supaya korang boleh cam nanti keadaan dia. So inilah daripada keadaan luar dia, pintu gerbang dia ataupun pintu masuk dia. InsyaAllah tu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum.